Okay, kami kumpulan penyelidik biosensor daripada Universiti Putra Malaysia telah menjalankan kajian selama lebih kurang 8 tahun dan kami telah menghasilkan 2 inovasi untuk pengesanan TB. Inovasi pertama adalah dalam bentuk test strip. Test strip ni boleh kita lihat contohnya banyak di dalam pregnancy test kit dengan kaedah yang sama, di mana kita boleh lihat sama ada positif atau negatif dari segi signal test dan control test yang boleh dilihat pada strip tersebut. Inovasi yang kedua adalah berasaskan elektrokimia, di mana kita mengesan perubahan arus apabila berlaku pengesanan terhadap protein yang dihasilkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang berada di dalam sputum. Kedua-dua inovasi ini setakat ini sesuai untuk pengesanan TB bagi pulmonary, iaitu di dalam paru-paru. Jadi sampel yang sesuai adalah sampel kahak ataupun sputum. Jadi kedua-dua inovasi ini akan mengesan kehadiran protein di mana protein ini dirembeskan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan jangkitan TB. Perbezaan antara kedua-dua inovasi ini ialah dari segi masa, analisis dan kos dan juga sensitivity. Jadi bagi test strip, kosnya adalah murah, mungkin di bawah RM50 ya. Tetapi masa yang akan diambil untuk menggunakan test strip dalam pengesanan TB ialah lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit. Bagi electrochemical reader ataupun yang biosensor yang berasaskan elektrokimia, ia memerlukan masa agak lama, 2 jam, tetapi dari segi pengesanan adalah lebih sensitif. Sensitif maksud di sini dia mampu mengesan walaupun kehadiran Mycobacterium tuberculosis itu agak rendah.
Inovasi ini sekiranya dibandingkan dengan kaedah piawai yang sekarang ini digunakan di makmal, antaranya ialah mental test ataupun dikenali sebagai skin test. Ia memerlukan lebih kurang 72 jam untuk di mana reaksi di kulit itu boleh ditentukan sama ada jangkitan TB itu positif atau tidak. Kaedah piawai yang kedua ialah menggunakan AFB smear test. Smear test ni menggunakan mikroskop dan specific dye yang mana dia merupakan kaedah yang agak cepat tetapi disebabkan dia kurang sensitif, jadi mungkin kemungkinan AFB smear test ini mempunyai kadar false negatif yang agak tinggi. Kaedah piawai yang seterusnya ialah kaedah culture. Jadi kaedah culture ini mengambil masa yang agak lama, iaitu lebih kurang minimum 4 ke 6 minggu ya, sebelum mendapat keputusan positif atau negatif TB. Terdapat juga kaedah yang tepat, ya, antaranya dikenali sebagai gene expert, di mana kaedah ini merupakan kaedah molekular di mana DNA Mycobacterium tuberculosis itu boleh dikaji dan ditentukan kehadirannya. Tetapi gene expert merupakan mesin yang agak mahal. Jadi kedua-dua inovasi yang kami hasilkan ini memberi pilihan kepada pengguna. Satu ialah yang kaedah yang lebih cepat yang mungkin boleh digunakan untuk screening, iaitu kaedah strip, mengambil masa 10 hingga 15 minit, tetapi murah dan cuma agak kurang sensitif. Dan juga kaedah kedua lebih sensitif, tidak dikatakan mahal, di bawah RM1,000, seperti glukosmeter, bergantung pada penghasilan pada masa depan dari segi harga. Jadi diharap dengan kehadiran kedua inovasi ini akan lebih meningkatkan lagi pengesanan TB, disebabkan TB ini sekiranya tidak dikesan awal, dia akan sukar untuk dirawat. Yang keduanya, dia akan melibatkan jangkitan yang pada skala yang lebih besar. Pengesanan awal sangat penting, di mana sekiranya pesakit itu disahkan mengidapi TB, mereka boleh dirawat dengan lebih awal dan diasingkan. Status inovasi ini sekarang kedua-duanya test strip dan juga kaedah elektrokimia sedang berada di kajian klinikal peringkat skala besar. Untuk penghasilan inovasi ini, kami telah bekerjasama dengan Fakulti Sains Perubatan, Pusat Pengajian Sains Perubatan dari USM Kubang Krian. Kami juga telah bekerjasama dengan Institut Perubatan Respiratory di HKL. Dan kami juga bekerjasama dengan Universiti Malaysia Perlis dalam penghasilan kaedah pengesanan secara elektrokimia. Diharapkan dengan kedua-dua inovasi ini akan lebih memudahkan terutamanya di klinik-klinik yang berada di pendalaman, kawasan-kawasan pendalaman, terutama kawasan kampung yang agak sukar mendapat fasiliti kesihatan. Jadi screening awal boleh dilakukan. Dan seterusnya sekira screening awal itu didapati positif, bolehlah dilakukan ujian yang lebih lengkap sebelum pesakit itu diberikan rawatan yang sesuai. Kajian ini telah ditaja oleh beberapa agensi, dimulai dengan Universiti Putra Malaysia sebagai
kajian asal. Kemudiannya dibantu oleh MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan juga kami juga ditaja Jabatan Pendidikan Tinggi. Untuk kaedah elektrokimia, kami juga ditaja oleh Nano Malaysia Berhad dari segi permulaan dan juga kajian klinikal.